Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kuala Selangor bangun untuk sama-sama merakamkan syukur, menjunjung kasih titah ucapan Beliau Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk penggal ketiga Parlimen ke-14 yang lalu. Tegas baginda, kita ahli parlimen sama ada daripada pembangkang ataupun kerajaan tentunya perlu menyemak imbang satu sama lain untuk kesejahteraan rakyat dan membangunkan kembali negara ini. Kuala Selangor akan menyinggung isu-isu kesihatan dan terdahulu daripada itu mengupas sedikit tentang ekonomi dan pastinya akan bermula dengan isu politik mutakhir yang terlalu mendominasi seluruh negara kita ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin untuk kembali menziarahi peristiwa malang, peristiwa hitam, peristiwa sedih pada hari 13 Julai kita bersidang yang menyaksikan suatu yang sebenarnya diperuntukkan dalam perlembagaan dalam perkara 57/2/C akan usul mengosongkan jawatan Yang di-Pertua Speaker. Atas perkara ini saya sebutkan segera bahawa setelah kalah undi terbuka dengan 109-111, malangnya motion kedua dalam aturan mesyuarat hari itu ataupun order paper itu tidak dilangsungkan dengan motion ketiga yang seharusnya melibatkan peruntukan standing order 4/1 di mana Setiausaha Dewan wajar memberikan 14 hari written notice kepada semua MP. Datuk Seri Yang di-Pertua, ini malangnya menzahirkan satu pelanggaran order dengan izin travesties of order. Bukan semestinya travesties of justice, namun perkara itu tetap menjadi satu yang malang kerana kita tidak mengizinkan kedua-dua pihak mengemukakan calon mereka. Lalu dengan itu kami pastinya rasa tertekan dan dizalimi, diboldos oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini. Dan malangnya disebutkan oleh Menteri Undang-Undang, you can't have two bites to the cherry. Satu yang sangat tersasar, songsang dan tidak relevan dalam menghujahkan kerana peruntukan untuk memberikan nama-nama calon itu telah termaktub dalam standing order 4/1. Apa yang perlu saya bangkitkan, Datuk Yang di-Pertua, adalah satu psikologi kerajaan yang sangat takut kepada undi rahsia. Mengapa seharusnya mereka rasa takut kalau sudah menang dalam pusingan pertama, namun kita dapati bahawa sindrom ini akan menjadi satu yang mencabar, bahkan menggugat persoalan justice, persoalan order di negara ini. Jadi kerana dipisahkan hanya dengan 2 undi, lalu tidak mengizinkan kita semua untuk mengundi pada motion ketiga itu. Sangat malang. Lalu lebih penting daripada itu, saya dan kawan-kawan lain memerhatikan cara, gaya, gelagat Kerajaan Perikatan Nasional ini kerana ditentukan kerajaan ini, legitimasi ini hanya dengan beberapa kerusi undi dan MP, lalu nampaknya mereka semuanya perlu dibeli. Pertama, kesan daripada ini adalah membentuk sebuah kerajaan ataupun membentuk sebuah kabinet yang saiznya double XL, 70 lebih seluruhnya. Dan selepas daripada itu tidak untuk menjaga setiap MP diberikan tugasan, diberikan jawatan dalam setiap setiap seorang dibela, dipelihara, diberikan pemberian-pemberian ini, sehingga kan akan berlaku apa yang sebenarnya akan menjejaskan the strength of institution, dan dalam dengan kata lain kita dapati GLC dan badan-badan berkanon
ya diberikan jawatan kepada MP-MP untuk memastikan mereka ini kekal menyokong kerajaan yang telah pun mengambil alih, menumbangkan kerajaan yang dimandat rakyat dengan cara yang sangat tidak sopan, bahkan berlanggaran ya dengan the rule of law. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya sengaja mengambil isu ini dahulu kerana ia akan mengunjurkan ke depan betapa kerajaan ini hari ini berdepan dengan seumpama kalau saya boleh istilahkan telur di hujung tanduk saja, atau mungkin juga tanduk di hujung telur, Datuk Seri. Sebabnya ditentukan oleh 4 atau 6 MP yang kesemuanya berdepan dengan charges in the court. Bayangkan, saya tidak mau presumptuous, 1, 2 atau 3 yang sabit kesalahan, maka tumbanglah kerajaan yang begini rapuh. Dan justru kerana itu, kita akan menyaksikan pelbagai lagi cara mereka melakukan pelanggaran dan the travesties of justice and order. Dan 13 Julai itu adalah hari yang paling malang yang kita saksikan dan ditontoni bukan saja oleh rakyat negara ini, bahkan seluruh dunia, akan apa yang diistilahkan sebagai the travesties of justice atau order, pelanggaran kepada pemilihan the speaker yang di-Pertua speaker. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ada, tak silap saya, salah seorang daripada YB daripada sebelah sana, Muafakat Nasional, yang ketika itu bangun untuk mengatakan kita perlu profesional, kita perlu profesional. Saya pada pagi ini, Datuk Yang di-Pertua, mengingatkan profesional atau tidak, jangan sampai kita membelakangkan nilai-nilai agama juga. Ya, saya tidak mempertikaikan pelantikan Datuk Yang di-Pertua atas peruntukan yang diberikan, tetapi cara yang sangat berlanggaran dengan nilai-nilai susila dan sopan sivil, dan termasuk juga saya ingatkan, kalau begini caranya Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional yang mengangkat individu-individu yang layak atau tidak dikirakan. Saya mengambil hanya satu contoh, di mana pertukaran pengurusi LPP KN, Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara, seorang tokoh yang diiktiraf oleh WHO, seorang tokoh yang diiktiraf di negara ini, ya, Datuk Dr. Narima Awin, yang selama hari ini mengangkat nama baik negara ini, digantikan oleh seorang MP yang perlu dijaga, ya, dan perlu dijaga kerana sebab itu mereka takut untuk secret ballot. Justru dengan itu saya mengingatkan apa yang disebutkan oleh Saidina Omar. Saidina Omar mengingatkan pada kita akan satu asar ataupun kalimatnya yang masyhur, man qallada rajulan amalan ala asabati wa huwa yajidu fi tilkal asabati arda minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa khana al muslimin. Barang siapa yang mengangkat seorang daripada masyarakat, ketika itu ada orang yang lebih layak yang patut diangkatnya, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasul dan seluruh orang-orang muslimin dan rakyat. Ini akan menjadi cabaran besar kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang hari ini sangat tertekan, sangat gugup, sangat kaget, sangat panik menjaga kuasa. Dan inilah yang kita maksudkan dengan cara gaya, ya, rakan-rakan yang dahulunya bersama Kerajaan Pakatan Harapan hari ini telah membelakangi dan mengkhianati dan belot. Kita tidak tahu, saya ingin panjangkan sedikit lagi, Datuk Seri Yang di-Pertua. Kita tidak tahu apa sebabnya. 21 bulan kita bersama. Setiap minggu kita bersidang, bermesyuarat. Akan tetapi tiba-tiba mengambil langkah membelot. Curang dan culas. Bayangkan kalau kita, ada yang mungkin kata, apa perasaan kalau dibelot? Mungkin sebelah sana tidak pernah rasa lagi. Kalau suami isteri pun, kalau suami curang. Mohon sikit penjelasan. Yang bermaksud, saya tidak punya masa sebenarnya. Hanya ada 10 minit lagi. Saya ada lagi sedikit soalan. Tak apa. Nanti kalau di ujung nanti saya izinkan, insyaAllah. Kenapa takut? Datuk, tidak takut. Saya tidak takut. Ya, saya tidak punya masa. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya kalau boleh saya teruskan betapa mustahaknya dalam perkara ini supaya Kerajaan Perikatan Nasional ini diingatkan.
ya, supaya jangan mengambil sikap, sebab dikatakan seluruhnya adalah salahnya DAP, Rakan Parti Pakatan Harapan. Kalaulah itu sebabnya mereka berpatah, mereka mengkhianati kerajaan Pakatan lalu menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan, mereka bersama setiap minggu bermesyuarat dan mantan Perdana Menteri mengizinkan semua berbicara, mengusulkan apa juga, tidak pernah ada pertikaian. Tetapi datang waktunya mereka mengkhianati kerajaan yang memandatkan, kerajaan yang mengangkat juga mereka. Tetapi dalam pada itu kita dah perhatikan mereka belot meninggalkan kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan golongan yang mereka jatuhkan. Golongan kleptokrat UMNO yang disebutkan sendiri oleh YB Pagoh dalam video-video ceramah PRK-nya. Dan juga saya minta maaf, saya tidak pernah menyebut istilah ini. Mempertikaikan Parti Islam Malaysia PAS dengan istilah Parti Munafik dan Parti Ajaran Sesat. Namun yang lebih mustahak adalah mengapa mereka lakukan ini. Saya minta untuk Yang Berhormat Pagoh membuat penjelasan tentang jalur pemikiran mereka. Apakah sudah mengambil dan menganoti jalur pemikiran far right ekstrim kanan yang sebenar-benarnya adalah jalur pemikiran ekstrim, sama ada perkauman maupun mengadu domba pertentangan agama dan perbalahan antara kaum yang sangat ekstrim. Ini satu perkara yang saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri YB Pagoh menjelaskan apa sebenar-benarnya punca meninggalkan dan mengkhianati dalam pertengahan jalan kerajaan Pakatan Harapan yang memenangkan beliau dan juga rakan-rakan di sebelah sana yang telah membelot dan mengkhianati kami. Itu isu saya punya hanya 8 minit lagi. Lalu saya beralih. Ya, saya ingatkan satu saja. Saya ingatkan satu ayat Quran untuk semua kita. Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai bencinya, jangan sampai berseterunya kita melakukan kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai perseteruan kamu, membenci kamu pada mana-mana pihak menjadikan kamu zalim dan tidak mau berlaku adil. Itu peringatan untuk Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga rakan-rakan yang pernah bersama kami dalam kerajaan Pakatan Harapan.